أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائد وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام في وادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بأمري والعقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, menerima rahmatnya, kurniaannya, inayahnya yang tak pernah putus kepada kita. Alhamdulillah, pagi ini kita masih terjaga, masih lagi sihat, masih lagi boleh menggunakan seluruh panca indera yang Allah Ta'ala bagi kita untuk sama-sama kita bawa di dalam majlis ilmu dan seterusnya bagi mengharungi kehidupan kita sampai malam pula, insyaAllah, kalau ada rezeki. Tanda orang yang bersyukur, dia menggunakan apa yang diberi pinjam ke jalan yang baik, ke tempat yang baik. Jadi Alhamdulillah, tahniah buat sahabat-sahabat yang mengambil peluang, yang ambil masa untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Tak kiralah majlis ilmu yang mana satu, yang ada di rumah ke, yang ada di surau ke, yang masih dalam perjalanan ke. Jadi kita berada di dalam majlis ilmu. Kenapa? Susah payah kita datang, susah payah kita luangkan masa berebut buat kerja, semata-mata nak mencari keridhaan Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala janjikan 4 perkara untuk orang yang duduk di dalam majlis ilmu. 4 perkara yang dijadikan oleh Allah. Saya dah pernah cerita dah, iaitu yang mana dikatakan orang yang duduk di dalam majlis ilmu itu Allah Ta'ala akan turunkan sakinah. Turunkan apa? Sakinah. Apa maksud sakinah? Ketenangan dalam hati dia. Sebab tu saya kata, kenapa orang suka tertidur di dalam majlis ilmu? Sebab terlalu tenang.
Bila dah terlampau tenang, maka tidurlah. Hati yang tenang yang akan tidur. Kalau susah hati tak boleh tidur. Okey, itu kelebihan yang pertama untuk orang yang duduk dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala limpahkan ketenangan. Yang mana yang kata Allah lagi, kelebihan yang kedua, apa Allah akan bagi? Maghfirah, pengampunan, sambil duduk sambil berzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Adanya keampunan Allah selama tempoh kita duduk dalam ni, selama kita beristighfar, dan selama itulah dosa kita akan diampunkan. Demi dosa-dosa kecil lah, dosa-dosa lain, dosa sesama sahabat lain. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala akan bagi ketinggian darjat. Yang ni darjat kita daripada jahil naik satu level, naik sikit lagi. Iaitu daripada tak reti kepada reti, daripada tak tahu kepada tahu, daripada jahat kepada baik. Itu darjat dia yang ketiga. Dan yang mana yang keempat, akan dilimpahkan keberkatan dalam kehidupannya. Ni kita cari sangat-sangat nak mencari keberkatan dalam kehidupan. Mulakan hari kita dengan majlis ilmu. Nescaya permulaan hari itu penuh dengan keberkatan. Sebab tu bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita waktu ni kata ulama Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni berdoa apa yang dihajat. Sebab doa akan dimakbulkan. Ketika dia duduk sambil duduk sementara nak tunggu ustazah duduk celoteh ke boring dengar ke, kita boleh bermunajat doa pada Allah ketika ni. Atau mungkin anak-anak yang sedang menghadapi peperiksaan, hajat mak dia nak bagi anak tu mudah, lancarkan. Atau mungkin dia berhajat kepada sekian-sekian, lancarkan. Atau mungkin dia berhajat untuk sampaikan pahala pengajian dia ini kepada kedua ibu bapa, ya, terus munajatkan kepada Allah. Sebab majlis ilmu itu majlis yang penuh keberkatan. Sebab kita kita nak cari keberkatan Allah dalam permulaan hari. Setiap hari kita mulakan dengan majlis ilmu. Tak kira lah dengar dalam radio pun, itu dipanggil majlis ilmu. Baik, InsyaAllah hari ini kita akan sambung pengajian kita di dalam ilmu tafsir, iaitu masih lagi surah An-Nisa, berita tentang perempuan. Perempuan ni unik perempuan ni kata ulama dia unik pada segi kemahuan dia, unik pada segi ketakmahuan dia. Kita perempuan kita tahu kan keunikan kita yang macam mana. Dia cepat jemu, dia cepat jemu, dia mau terketak-ketak, dia tak mau tergedi-gedi. Itu keunikan An-Nisa. Tapi Rasulullah sayang kepada perempuan-perempuan ni, sehingga kan semasa baginda nak wafat pun, baginda pesan suruh jaga dua benda, as-solah wan-nisa, as-solah an-nisa, as-solah an-nisa. Dua benda ni kena jaga sembahyang, jaga perempuan. Kalau hamba pandai jaga orang perempuan ni, baiklah dunia kamu, indahlah dunia kamu. Tapi kalau hamba tak pandai jaga dia buat perangai, nasi pun dia tak mau masak, apa pun dia tak mau buat, nyapu pun dia tak mau. Jadi sesuatu yang kata dia, keunikan dia tu berbeza. Jangan sampai dia naik angin. Kalau dia naik angin, dia naik damai. Jadi dalam ayat yang terakhir minggu lalu kita baca, yang mana Allah Ta'ala kata untuk perempuan yang nusyuz zawun. Yang nusyuz ni apa? Yang tak mentaati Allah, yang tak mentaati suami. Itu dipanggil perempuan yang nusyuz. Yang dia nak keluar bila-bila masa dia boleh keluar. Ikut suka dia nak pergi ke mana dia pergi, tanpa minta keizinan. Tak ada permit, visa tak cop pun dia keluar pun juga. Jangan tanya dia nak pergi ke mana-mana pun. Perempuan ini dianggap sebagai nusyuz. Kemudian suami dia perintah suruh sembahyang, dia tak mau sembahyang, itu juga dipanggil nusyuz. Suami ajak dia berpuasa, dia tak mau berpuasa, itu juga dipanggil nusyuz. Suami ajak bersama malam tu, tapi dia tak mau, itu juga dipanggil sebagai nusyuz. Okey, dan lagi satu, perempuan yang suka menyakiti hati jiran dan adik-beradik yang lain. Mulut dia, tingkah laku dia,
Kira semua orang meluat lah kena. Itu juga dipanggil nusyuz. Okey. Dan mana kita baca dalam minggu lepas, apa yang patut dilakukan kepada perempuan nusyuz ni, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan beberapa garis pandu. Cara nak ajak perempuan nusyuz ni kata, nasihat dia dulu. Bagi nasihat dia dulu. Kalau kata nasihat pun tak boleh jalan, tak mau dengar, Allah sebut, wahjuruhunna fil madaji'. Saya ulang sikit wahjuruhunna fil madaji'. Terus tidur dengan dia, masih bilik. Biar dia tidur seorang-seorang. Dia celik, tak ada orang tu, dia tak gini, tak angin. Yang kadang untuk beberapa orang sampai dia minta maaf. Tapi, kata ke Yuni kamu ni ada yang jenis ketegar. Hang tak mulakan dulu, aku lagi tak mulakan. Kata dia nak bercari, tidak. Dia pun duduk kerap tidur. Lagi senang, tak main tidur dengan aku, boleh tidur satu katil seorang-seorang. Boleh daripada sana, dari sini. Ada yang tak jadi apa? Dia orang panggil tak makan sama ni. Lepas tu, kalau dah perasing tempat tidur, pun dia duduk macam tu juga, Allah Ta'ala sebut, wadribu pun dah. Orang boleh pukul. Tapi agak-agak tak nak pukul. Agak-agak. Dia bukan binatang pengembalaan. Allah Ta'ala kata, sebaik-baik manusia, sebaik-baik lelaki, la yadribanna khiyarukum, yang tak akan pukul isterinya. Sebaik-baik lelaki yang tak akan pukul isterinya. Kalau dia cakap elok-elok, kecuali lah kalau tak mau dengar sangat, boleh jangka. Tapi boleh dibolehkan seandainya dia nusyuz. Okey, nusyuz di sini boleh dihukum, boleh dipukul apabila dia melakukan maksiat di belakang suami dia. Dia jual harta suami dia dekat orang lain, atau dia bagi harta suami dia dekat orang lain. Tak kira lah, walaupun barang kontot milik suami dia, ni ada lama dah aku tengok dia tak guna pun dah ambil kan. Tak boleh. Hak suami dia. Sampai suami dia bagi keizinan, bagilah kat siapa pun, baru boleh bagi. Ni jangan duk bagi, tak apalah nak sedekah. Sedekah pun atas izin dia. Kalau tidak, kita dianggap sebagai nusyuz, tak pandai jaga harta suami. Maka ketika ni boleh dihukum adrib, pukul. Pukul. Dan pukulan itu telah pun diajar oleh Islam. Jangan atas daripada pusat, bawah daripada pusat. Jangan ditapak kaki. Sebab pukulan ditapak kaki itu sakit dia lama. Jangan ditapak kaki. Kalau di bawah daripada pusat itu, jangan pada bahagian kemaluan. Jangan pada bahagian pahanya. Isi dia banyak, lembut dari situ kalau kena sakit. Yang mana yang diizinkan hanya betik saja. Susah dia nak pukul dia, nak pergi sedak kain pula kena dia pakai jubah. Dia pakai pula kain tebal. Pukul pun tak kena. Memang Islam nak jadi tak suruh pukul. Itu pilihan terakhir. Bukan pada bahagian lain. Kita tengok kalau dalam kenderaan rumah tangga ni, biasanya suami akan pukul isteri kat mana? Ya. Bukan dia pukul penampak. Dia pun penumbuk sampai lebam sebelah mata. Bukan saingan kot. Dia tumbuk kan. Bukan lawan kot yang nak buat isteri sampai tahap tu kan. Biasanya muka lah yang akan jadi sasaran sebab mulut duk cakap, tangtung yang dia nampak dia bagi tangtung. Tarik rambut, senyum, macam-macam yang dia lakukan. Ini disebut sebagai zalim. Allah Ta'ala tak bagi macam tu. Allah Ta'ala letakkan pada bahagian betik. Betik susah sikit nak pukul dia dengan betik. Dia bagi kain batik. Batik kan tebal sikit. Kalau pukul dengan rotan, dia bunyi kain batik tu kalau kena rotan, macam mana? Tak kena isi tau, dia kena ulang sikit-sikit. Sebab Islam dia tak menggalakkan untuk memukul isteri. Okey, habis. Cerita bab tu, baru nak masuk bab ini. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira.
Dicerita tentang syirak. Betul kan? Betul? Kalau saya tersilap lah, mohon ampun dan mohon maaf. Okey, baik. Ni cerita tentang syirak. Syirak ni apa dia? Keretakan dalam rumah tangga. Maksud syirak ni keretakan. Hak yang tadi kita baca nusyus. Kita baca nusyus. Yang ni cerita tentang syirak. Yang ni keretakan di dalam rumah tangga. Wa in khiftum syiqaqa bainihima, jika kamu takut perselisihan di antara mereka berdua. Cerita tentang suami isteri yang ada perselisihan. Retak menanti belah. Dah lama dah. Ni penyakit pendam perasaan. Isteri ni dia simpan. Dia simpan. Yang ni bahaya. Kalau yang jenis dia tak makan kata apa ni. Yang dia jenis simpan ni, yang ni bahaya. Dia jadilah gunung api tu. Dia meletup saja, dia bawa kelak semua habis. Jangan sampai dia muntah kelak mati. Masa tu habis ayat atas dia dihipun berkiam. Biar dia dah ingat tak berhenti, tak apa. Kalau dia duduk bunyi prek, okey. Jangan normal lah dia. Tapi kalau dia senang tu, tunggu. Tunggu. Yang ni disebut sebagai syiqaq. Syiqaq, keretakan. Apabila dia pendam ataupun dia ada luka di hati dia, dia simpan tak apa. Ada lagi kesilapan tak apa. Kita simpan dia. Kita simpan sampai kepada tahap dia keluar satu kalam, tak mau dengan. Dan ni tinggalkan aku. Ini dikatakan menjadi syiqaq. Okey, dalam Islam memang mengharamkan seorang isteri memohon penceraian daripada suami. Dikatakan malaikat yang menanggung aras marah hingga gegaran dapat dirasai oleh sekalian malaikat yang ada di atas aras. Bertanya malaikat yang berada di atas aras, kenapa bergegar? Kerana sesungguhnya malaikat yang menanggung aras marah apabila seorang isteri itu meminta penceraian kepada suami. Tapi tengok macam mana gaya suami dia. Baik. Bab syiqaq ni, bab keretakan ni, seorang isteri boleh memohon penceraian kepada suaminya dengan beberapa sebab. Apalah dengarlah yang tak ada suami tu, mana nak takut nak bersuami ni lah, kan? Kalian dah? Okey. Pertama seorang isteri boleh memohon penceraian kepada suaminya yang pertama-tama sekali apabila suami itu tak bagi nafkah zahir dan batin. Dia tak bagi nafkah zahir dan juga batin. Jadi boleh dia pergi buat aduan kata zahir dengan sebab dia tak kerja. Atau mungkin dia kerja tapi dia makan kerja. Sebab isteri bekerja. Isteri ni duduk pendam saja. Isteri ni dia kerja, duit dia punya. Suami kalau kerja, duit suami dia juga. Dalam tu ada dia punya. Tapi bagi suami ni dia tengok isteri bekerja, dia pun ada gaji. Malah mungkin kadang tu suami isteri lebih daripada gaji isteri lebih daripada gaji suami. Jadi suami tu buat tak tahu. Tak bagi apa. Tak bagi apa. Isteri ni walaupun gaji dia sebulan 80,000, suami gaji sebulan 800, wajib dalam 800 kena bagi dia kawan 80,000. Hak dia. Hak dia. Jadi kalau kata tu ada pasien hak yang kedekut tak mau bagi. Ataupun mungkin dia jenis pencegahan tak mau kerja. Dia kira nak duduk di rumah. Kalau duduk di rumah jadi surah rumah tak banyak pun tak buat apa. Dia di rumah pun tak buat apa, suruh pergi kerja pun tak buat. Okey, ini di antara kebenaran dalam Islam untuk memohon perceraian kerana tak dapat menunaikan nafkah zahir. Begitu juga nafkah batin. Apabila suami itu sakit, mempunyai sakit kelamin dan sebagainya, dia tak mau bagi nafkah batin kepada si isteri,
maka isteri tu boleh buat tuntutan cerai atau kita panggil fursa. Boleh minta perceraian. Itu yang sebab yang pertama. Yang kedua, apabila dia disakiti, dipukul, dia dipukul. Pukul ni zahir dan juga batin. Sama ada suami dia kaki pukul ke, ataupun suami dia yang tangan kaki tak pukul, tapi mulut punya kata lah ikut suka dia je nak kata. Apalah hang gemuk macam badak, macam babi. Jadi ada suami yang mulut macam tu lah. Dulu muang segak, lari muka macam beruk. Dia punya mental dia sakit. Dia punya mental dia, perasaan dia sakit. Dia boleh buat tuntutan. Dia boleh minta cerai. Dan ketika ini hakim akan bagi kebenaran. Sebab jiwa dia disakiti. Ataupun, itu yang kedua yang kedua. Dan yang ketiga, yang ni suami yang syirik. Suami dia suka banget dia syirik. Silap sikit saja dia percaya cakap bohong tu, cakap bohong ni. Tidak pun dia sendiri pergi buat bohong dan sebagainya. Ini si isteri boleh pergi buat tuntutan cerai. Lain daripada tu tak boleh. Ini dipanggil syiqaq. Syiqaq, ada nampak keretakan. Bila dah ada nampak keretakan yang sedemikian, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Lalu kata Allah Ta'ala, bila dah nampak keretakan yang macam tu, fab'athu, maka hendaklah kamu datangkan, adakan seorang hakam. Seorang hakam ni kita panggil penyelidik. Bukan hakim, ni hakam. Tapi bertindak seolah-olah hakim. Penyelidik min ahlihi wa hakaman min ahliha. Penyelidik ini daripada kalangan ahli keluarga si lelaki dan juga keluarga perempuan. Ahlihi wa ahliha tu dia kata. Okey, mailah wakil daripada sebelah lelaki, mai wakil daripada sebelah perempuan. Adakan dua orang hakam. Hakim adakan dua orang hakam. Dua orang hakam ni akan meneliti. Betul tak seperti yang didakwa oleh sekian-sekian ni? Betul tak yang didakwa oleh sekian-sekian ni? Jikalau didapatinya yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Dan jika mereka itu daripada dua orang ni suka di antara satu sama lain, jangan bagi berpisah. Bila masuk campur tangan orang tua-tua dah kan, dah tak boleh nak buat selamat, macam mana kerja duk bergaduh sangat, panggil Mak Ahmad. Panggil Mak Ahmad, panggil Mak Ahmad tu ni, panggil. Mai kita nak bincang. Bukan nak bagi bercerai, nak berbincang terlebih dahulu. Adakan hakam di antara mereka. Buatkan perbincangan terlebih dahulu. Jangan diputuskan macam tu saja. Ni Allah Ta'ala ajarlah dalam kehidupan berumah tangga. Okey, masa ketika ni luah perasaan. Suami luahkan perasaan. Apa yang dia tak berkenan dengan isteri dia. Isteri luahkan perasaan. Apa yang tak kena pada suami dia. Dan apabila dia didapati mereka tu saling sayang menyayangi, ada lagi perasaan sayang. Tanya sayang tak? Sayang lah lagi. Bila dia kata dia sayang tu, yuwaffiqillahu bainahuma. Nescaya Allah Ta'ala beri taufik di antara keduanya. Bagilah berbaik. Ni kalau dah sama-sama sayang, kesian tengok anak-anak tu. Jadi hamba berbaiklah, buanglah makan. Yang mana yang dia tak berkenan, buanglah makan. Dia tiabaklah isteri dia ni suka keluar rumah, keluar pagi ni, lusa baru balik. Di mana orang tak tahu. Okay, dia kalau si isteri buat luar perasaan, suami dia pemalas, kerja tak mau, macam-macam lah akan keluar lah luahan perasaan yang
saling keluar lah di antara keduanya. Maka tanya dah lah ni, nak tanyalah kesimpulannya. Hampa ni suka dah, sayang lagi. Sayang lah. Okey. Lah ni kalau sayang, berbaiklah balik, kesian ke anak-anak, cerita pula tentang kebaikan, masing-masing punya kebaikan. Banyaklah kalau cerita kebaikan. Jadi itu disebut yuwafiqillahu bainahum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik, petunjuk kepada kedua-duanya. Bukan suruh mai mak dengan pak, suruh tambah lagi minyak dekat api yang baru nyala tu. Lah ni hantar balik dah. Bagi balik dah kami. Awak anggap kami nak macam ni. Lagi mak tu kata anak yang tak kerti. Ada yang kerja orang tak kerti aja. Habis. Itu bukan hakam. Itu bukan hakam. Sebaliknya hakam ni, dia lebih berpihak kepada mendamaikan di antara sepasang suami isteri yang berlaku syiqaq dalam rumah tangga mereka. Lepas tu bila dah habis semua, barulah dia kata innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui sangat-sangat. Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Mengetahui dan pengetahui. Aliman tu pun mengetahui, khabira ni pengetahuan secara terperinci. Allah tahu apa masalah dalam-dalam. Pernah berlaku pada zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sepasang suami isteri bawa dengan hakam-hakam sekali main jumpa dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni yang mana ketika ini beliau adalah khalifah. Khalifah. Jadi berlaku pergaduhan dalam rumah tangga, berlaku syiqaq dengan sebab si suami ni kaki pukul. Mulut pun jahat, tangan kaki pun jahat. Jadi isteri ni dah tak tahan sabar dah. Anak ada 5. Panggil mak bapak mai berbincang-bincang. Lepas tu suami ni dia tak mau cerai. Bila dia tak mau cerai, dia nak simpan perempuan tu. Apa dia nak buat? Zalim. Kemudian kata si bapa pada si isteri tu, lah ni kita berjumpa khalifah Amirul Mukminin. Selesaikan masalah. Bila jumpa, bawalah dengan hakam daripada kedua-dua belah pihak. Dan hakam kedua-dua belah pihak mengakui tentang sikap suami yang macam ni. Isteri ni dah tak tahan sabar lah. Tak tahan sabar lah, nak tunggu, nak dengar sangat-sangat dengan mulut lidah dia, dengan kaki tangan. Lepas tu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lah ni kamu diminta untuk menceraikan isteri kamu. Apa jawab si suami? Dia kata dia sayang. Dia kata dia sayang. Tapi dia tak boleh kawal perasaan. Tak boleh silap sikit jenis orang pandang bakar ni. Sayang bukan tak sayang. Masa baik tu dia baik. Tapi masa dia nak kata, dia kata ikut dah saja mulut dia. Sakit hati. Begitu juga kaki tangan, tak boleh silap sikit. Lepas tu kata Sayyidina Ali, kalau kata hang tak mahu tinggal dia, aku kurung aku akan pukul esok baru berlepas. Macam tu banyak. Lepas tu dia susah hati sebab dia lagi duduk dengan Sayyidina Ali. Dia tahu Sayyidina Ali ni tak? Sayyidina Ali di antara asadullah lah, di antara Allah. Dulu dia kalau nak pukul, tak pukul sikit-sikit lah. Kita tengok lah. Kalau Rasulullah pun hadis-hadis. Selesai masalah tak boleh jawab, ambil jumpa dengan Ali. Macam pancung pak. Cerita apa cakap banyak-banyak dengan orang lain yang suka petak belik ni. Potong kepala orang. Dia ni duduk risau sejarah tu berulang kali sekali lagi. Takkan tak ada sampai esok semuanya. Kepala dengan badan akan bercerai. Tak apalah dia kata daripada aku duduk di sini sampai esok. Aku jatuhkan talak itu. Itu dengan talak satu. Memadakan. Dan kita pun tak katalah lelaki semua jahat, kan? Kan saya pernah bawa tadi, dia kata perempuan ni unik. Keunikan dia ni, kita tak sampai banyak, kita pandang dari segi pakaian sudah. Daripada anak tudung dia dalam ni, sampailah kepada aksesori dalaman dia. Itu unik dia. Kadang-kadang yang dia nak bagi matching tu, daripada dalam sampai luar. Dia serupa. Jangan kata apa.
Cari tak jumpa. Suami tu kata tak apalah pakai lele. Tak boleh nak kena pakai yang tu juga. Nak juga. Tak apalah yang ni pun serupa juga lah. Tak mau. Dia duduk di dalam kau kan nak nampak. Tak mau. Mau juga yang tu. Mau juga yang tu. Oh susah perempuan ni. Itu keunikan dia. Tengok bunyi tak bunyi perempuan ni. Sekali-sekali nak raya, kalau dia kata tema tahun ni warna tu, semua dalam rumah tu kena ikut warna tu. Tak boleh warna lain. Dia dah atur siap dah. Oh, itu keunikan dia. Yang tu dia tak gaduh kena cerai pula no? Itu kalau nak cerita yang perempuan punya tak elok, kita tahu kita adalah perempuan. Dia ada angin. Dia ada musim fashion. Yang ni lagi susah. Dia main fashion tu, dia nak ikut fashion ni pula. Dia main fashion, dia nak ikut. Yang ni lagi susah keunikan ni. Ayam tu ada tu, kotak ada tinggi sama berdiri tu. Ayam tu duduk dalam kotak. Kotak ni kira dah tunggu. Nak hantar bintang mana-mana orang mau. Kita buang lah tu. Oh, kira-kira ribu buat dalam kotak tu. Yang dia nak buang. Ayam tu ada dalam mari, ada sampai terjelek-jelek tu lain. Ayam tu ada dalam bungkus, nak tiupak pula tu lain. Unik kan? Unik tak? Unik lah. Tak apa dah. Inna Allah kana aliman khabir. Allah Ta'ala tahu sangat-sangat lah. Kita tak editnya tu kan? Kita tak kan? Baik. Ayat seterusnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita, tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan, hendaklah kita wa'budullah. Apa dia? Sembahlah Allah. Hendaklah kamu menyembah Allah, berbakti kepada Allah, melakukan pengabdian kepada Allah. Kita ni abdul. Allah itu ma'bud. Kita ni abdul, hamba. Allah itu ma'bud yang kita sembah. Maka sembahlah Allah. Apa dia? Macam mana cara kita sembah Allah? Dengan bersolat. Ya, dengan bersolat pada waktu-waktu yang telah pun ditetapkan. Salawatul khamsi, iaitu sembahyang lima waktu yang telah ditetapkan. Lain daripada 5 waktu ni, kalau tak mau buat pun tak apa. Okay. Mungkin kita dapat pasangan suami yang rajin bertahajud. Rasulullah kan pesan, apabila kamu bangun tahajud, kejutlah ahli keluarga kamu. Dan ni isteri yang ada di sisi kamu waktu nak bangun. Kita tengok Rasulullah dia pesan macam tu. Bermakna jangan paksa suruh mangkit juga. Jangan buka lampu bagi terang-menerang. Jangan baca kuat sehingga dia tak boleh dengar. Bangkit pelan-pelan buatlah apa yang patut, bersihkan diri dan bersolatlah. Tapi panggil dia, ajak dia. Jom kita mangkit tahajud. Dia kata apa? Tak mau. Boleh paksa? Tak boleh paksa. Selagi dia wa'budullah, selagi dia menyembah Allah pada waktu yang 5 yang diwajibkan. Jangan paksa dia buat sunat. Syariat tak paksa. Okay? Jadi kita tak boleh paksa. Maaf pergikan sembahyang tahajud. Orang mandi awal-awal seperti itu. Mana nak tahu dalam sembahyang 5 waktu dia tu penuh dengan maghfirah Allah, penuh dengan rahmat Allah, lagi bagus daripada anak yang berjaga malam. Mana nak tahu? Ni sembahyang banyak saja tapi kosong tak ada apa. Jadi jangan pandang rendah kepada dia.
tidak memadai jika dia buat lima. Tapi kalau dia tak buat lima tu, boleh hukum dia. Boleh hukum dia. Jadi dia suruh, dia kata sembahlah Allah. Macam mana cara kita menyembah Allah? Yang ni dengan cara kita bersolat. Kalau dia tak sembahyang, dia di antara yang disebut sebagai nusyuz. Bila suami dia suruh sembahyang, awak tak mahu sembahyang, tunggulah hati tak betul buka lagi. Kemudian apabila dia tak mahu tutup aurat, suami dia suruh tutup aurat, dia tak mahu tutup, itu di antara nusyuz lah. Dia tak mahu ikut perintah Allah, dia tak mahu ikut perintah suami dia. Okey. Kemudian Allah Ta'ala, itu yang pertama, kena sembah Allah. Dalam kita menyembah Allah, jangan sesekali wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah mensyirikkan Allah sikit pun jangan, dia kata. Walaupun dengan detikkan hati. Aku pergi berubat ke orang tu lah yang boleh lega sampai lagu ni. Kalau tidak kan, dah lama dah sakit, pergi berubat merata, tapi pergi dekat kawan tu sedap sekaligus macam putih tahu buat, muncul lagi ada kawan tu. Habis. Wala tusyriku bihi syai'an, sikit pun jangan. Walaupun dalam detikkan hati. Tak boleh. Tak boleh. Aku dulu ingat macam tak cukup dah nak makan bulan ni. Tengok amal hantar. Aku memaduk gantung lah sangat-sangat. Habis. Syirik. Sikit sahaja. Syirik khafi. Kita tak buat secara nyata. Kita buat secara sir. Itu juga dipanggil sebagai syirik khafi. Syirik nyata itulah hak yang orang duk gantung segala-gala azimat yang duk gantung di muka pintu. Dulu ada no? Petang dia bergantung duri mengkuang. Kan? Ikan puyuh lah. Cucuk di mata ikan puyuh tu, dia gantung di pintu. Lepas tu daun lambu sampai kering. Kan? Dia gantung di pintu rumah tu. Kemudian apa lagi yang dia nak ingat, yang memori dulu-dulu. Penyapu sampai bersawang. Itu antara yang menjadi syirik kepercayaan dulu kalau lagi kita jangan buat tu. Dulu kalau kata rumah tu ada perempuan bersalin, perempuan baru bersalin, sekejap lagi macam-macam lah. Yang dari segi tanam puri tu kan, kalau perempuan suruh pergi tanam di mana, tepi jalan ke? Bagi cepat lah bagi jodoh. Baru cepat orang minang. Allah, ya Allah. Apa dia? Kena pula anak tu buku dia pedong. Dulu basuh uri tak cuci kot. Tengok anak naik kudir penuh. Macam tu lah. Itu di antara syirik. Kata-kata boleh menjadi syirik. Tak banyak, sikit. Tapi benda itu tetap syirik. Kan satu hadis daripada Nabi SAW. Berlalunya nisfu Sya'ban. Kemarin dulu lah. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala akan ampun dosa orang yang memohon keampunan. Keseluruhannya akan diampunkan. Kecuali dosa-dosa jenis manusia. Pertama orang yang buat syirik. Yang kedua orang memutuskan silaturahim. Yang takkan diampunkan. Syirik ni kita dengan Allah. Kita percaya benda nak buat syirik. Silaturahim kita dengan makhluk. Kita sedia melakukan. Itu di antara perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak ampun. Jadi yang ni Allah Ta'ala pesan. Cuba hindarkan diri kita daripada jadi syirik. Walaupun pada kata-kata. Begitu juga kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua ibu bapa ini sama makhluk. Tadi kita dengan Allah. Dia suruh sembah dia. Jangan sekutukan dia. Itu kita dengan Allah. Nah, jadi hamba Allah yang bertakwa, kita kena sesama manusia pula. Nak berbaik dengan siapa? Dengan Allah, kita jaga hubungan dengan Allah. Kita jaga sungguh-sungguh. Walaupun hari kita boleh solat 5 waktu je. Kita tak boleh nak buat sunat-sunat lain. Dah memadai dengan nama hamba. Kalau dengan makhluk, kita sesama makhluk, siapa makhluk yang utama yang wajib?
kita taati wabil walidain. Ini selepas Rasulullah lah, selepas Rasulullah. Okey, wabil walidain, iaitu dengan kedua ibu bapa. Ihsana, hendaklah kamu melakukan ihsan, kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Jaga hati dia. Mak bapak dia bukan mahu duit banyak-banyak pun, jadi hampa pandai jaga hati dia. Bercakap dengan dia bagi elok-elok. Jangan korang ajak dengan dia, dah memadai. Kalau kata mengaji tak pandai pun tak apa, janji akhlak bagus. Awak yang tak cerdik, faham, tak kerti jaga, bukan saja bangga tak mahu jadi. Hantar di sekolah rajin, tiap-tiap tahun dapat hadiah kerajinan. Tak rajin je yang dapat. Yang tarik tak ada. Pasal apa? Tentu saja Allah Ta'ala bagi. Tak apa. Bagi ibu bapa dia tak kira. Tak ada lah. Dalam anak 6 tu, katalah 1 tak pandai, dia tu jangan bagi makan. Saya tak pandai. Tak. Dia sayang serupa tu lah. Tambah kalau lagi cacat, lagi dia sayang. Lagi tak erti, lagi dia sayang. Seperti mana dia menyayangi anak-anaknya, maka wajib dia disayangi. Maka berlaku ihsanlah kepada dia. Tengok tak? Bapak ni kalau kata dia jaga anak dia sakit, walaupun dia punya tak larat, dia punya mengantuk, dia lena, anak tu bergerak punya sikit je, dah dia jaga. Dia bangkit duduk dalam keadaan badan dia sakit. Dia bagi minum susu. Kadang anak tu sampai pagi tak lena, dia pun tak tidur. Walhal kadang-kadang tu dia minta ditukarkan sakit si anak dengan sakit dia. Dia jaga sampai tahap tu. Mai sampai kepada anak nak kena jaga mak. Lawan berbagi. Hari ni esok aku. Asyik aku saja, bila? Kalau dengar dekat dia tu, jauh hati tu. Jauh hati dia dengar. Saya sempat jaga mak saya, dia tak mau pakai lampin, pakai buang. Dia badannya bagus saya ni. Bila pakai, dia rat atas, dia tak mau pakai. Bila dia tak mau pakai, setiap kali dia buang najis, kita kena salin kain tu. Kan? Jadi, satu hari tu saya paksa dia suruh pakai. Sebab nak bawa pergi hospital. Dia kata kalau kata aku tak mau pakai, nak kata apa? Ada berani tak kata apa? Dia kata kat dia, tak kata apa. Aku tak mau pakai. Kalau kata mak jaga anak, kalau anak tak mau pakai, bagi mesok-mesok orang pakai. Kan? Tapi ni kata ihsan. Kena ada ihsan. Nak dapat ihsan susah lah. Tu kalau jaga mak, tu kalau jaga bapak ni dia jenis tak bercakap, dia tak luah perasaan. Dia duduk melengung, takut, melengung. Tadi Lala tanya dia, apa nak kahwin ke? Naklah juga. Hak kalau kata tak boleh, kami tak mau cari bagilah. Ihsan. Pada keisanan keduanya. Itu makhluk yang pertama. Yang kedua, wabizil qurba. Ini sama makhluk. Wabizil qurba. Siapa zil qurba ni? Adik-adik, saudara seibu sebapa, saudara sebapa, saudara seibu, atau mungkin pupu papat. Ni hak yang dekat ni. Utamakan yang dekat dulu, sebab tu apabila kita nak memberi, bagi kat adik-beradik dulu. Tak malah adik-beradik aku panggil pelik, tak mau. Kita kena menyentuhi adik-beradik dulu, baru bagikan orang lain. Sebab apabila kita bersedekah kepada kedua ibu bapa ataupun kepada adik-beradik, pahala dia 10 kali ganda lebih banyak daripada kita bagi ke orang. Bagi. Kalau tengok adik-beradik semua dah cukup, semua dah bagus, baru kita cari orang lain. Cari adik-beradik dulu. Islam, dia mengutamakan adik-beradik terlebih dahulu. Biasalah dalam perhubungan adik-beradik ini, dalam ramai-ramai tu ada seorang lah terpelanting, pakai dia macam tu. Tidak pun, dia ini jenis suka berkeling. Dia tak berkeling dengan kakak, dia berkeling dengan adik. Tak berkeling dengan adik, dia berkeling dengan abang. Tak berkeling dengan abang, dia berkeling dengan
dekat. Tapi dalam satu masa tu ada dia gaduh. Dia masuk ke telinga orang. Tapi kenapa berdua kan? Begitu kurba. Dalam kita beradik ni, kita paling susah sekali nak tarbiyah dia. Orang kita boleh cakap, adik-beradik kita tak boleh. Pasal apa? Dia kenal kita. Dia kenal kita. Betul dia cakap, banyak aku kenal, biar aku berbasuh. Orang kecil dulu, adik. Dia bukan main hujah tu, kita habis. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala suruh kita berihsan dengan siapa? Yang ketiga, wal yatama. Siapa dia? Anak-anak yatim. Dan yatim di sini ditekankan yatim di ab. Yatim yang ketiadaan bapa. Sama ada yatim itu anak kita sendiri. Suami kita mati, anak kita masih kecil, kita dah ada anak yatim. Ataupun anak yatim anak orang lain. Ya, kita jumpa atau kita kenali, maka kita kena buat ihsan. Tapi pastikan yatim itu adalah yatim bapa. Kalau yatim ibu, martabat tak sama. Okey. Yang keempat sabda wal masakin. Apa dia? Orang-orang miskin. Apabila disebut tentang orang-orang miskin ni, yang macam mana? Yang tidak mempunyai kecukupan di dalam bekalan rumah tangga dia. Sama ada dia tak cukup makan, ataupun dia tak cukup pakaian, ataupun dia tak cukup tempat tinggal, rumah pun sewa, dan sebagainya. Kita tahu, kita tengok dia, kita tahu dia tu susah lah. Anak-anak ramai, walaupun suami dia kerja, dia pun kerja tetapi tak mencukupi. Oleh kerana bebanan hutang atau bebanan kehidupan yang begitu tinggi menyebabkan dia jadi tak cukup, maka dia termasuk dalam orang masakin. Orang miskin ada duit tapi tak cukup. Ada bukan tak ada. Bila mai kadang-kadang nak dekat hujung bulan tu dia terpaksa cari orang minta hutang. Sebab dia tak cukup. Kemudian itu yang keempat. Dan yang kelima siapa? Wal jari dzil qurba. Jiran yang hampir ni semua silaturahim ni. Kemarin saya cerita bagi jiran yang hampir. Tetap pasal yang bakar sampah tu. Sampai pedih macam kawan tu di sebelah. Kena minta maaf, kalau tidak dia akhirat tanggunglah kamu. Jiran tu menderita. Ataupun kita punya rumah dekat-dekat, cok atas kita tu, ayak daripada hujan yang turun daripada bumbu kita ni, kena ke rumah dia. Tempiat. Kena ke tingkap dia. Dia kata abang dah. Tapi dia pun tak buat tindakan apa-apa pun. Duk tempiat lah, duk kena kat tingkap kami. Jadi kami kena tutup lah, kalau tak tutup ayah masuk dalam rumah. Itu jawab, dia kena jawab di hadapan Allah. Kalau tak minta maaf, cepat-cepat buat tindakan. Buburlah longkang pada bumbu agar tak menyakiti jiran. Begitu juga menyakiti jiran dengan cara kita bercakap kepada dia bahasa-bahasa yang tak elok atau kita perli dan sebagainya. Kemudian lagi, siapa dia? Wajaril junub. Jaril junub ni sahabat, jiran jauh. Jiran jauh. Kan saya kata jiran ni siapa dia? Yang ada di sekeliling rumah kita 40 biji itu jiran. Jiran ada jauh ke satu kampung. Baru tahu. Kita sekampung tu, tang situ tu. Okey, apabila kita mendengar jiran kita sakit, wajib kita pergi menziarahi kali pertama. Yang ni sebelum pun tak kenal. Okey, kalau kata kita nak pegang istilah jangan jaga terfikir orang. Maksud jangan jaga terfikir orang, janganlah pergi kacau sampai dalam rumah tangga orang. Tapi kena tahu keadaan tu makan ke dia. Kerana tidak akan beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jiran dia tidur dalam keadaan lapar. Tak beriman. Tertolak kebajikan dia. Pasal apa? Mana kami tahu, kami tak ambil tahu. Kena ambil tahu. Tahu kata jiran tu susah. Ada makankah dia? Kena ambil tahu. Walaupun jaril junub. Ada orang kata dalam kampung kita punya ada orang miskin tu. Ingatkan semua kaya. Dah dia kaya, dia rasa semua orang kaya. Dia kena ambil tahu jaril junub.
suruh jadi tok mulu. Kena ambil tak? Kena ada ihsan. Wa sahibi bil jambi. Sahibi bil jambi ni sahabat karib. Dalam ramai-ramai kawan kita ada seorang kawan yang boleh sama-sama duduk dengan kita, berkongsi suka dan duka, tempat kita mengadu, tempat kita luah perasaan kepada dia, tempat kita minta tolong kalau apa-apa, kita akan cari dia dulu. Ini disebut sahibul jam. Macam mana kita nak dia jaga kita, kita kena jaga dia. Ini dekat dia kita buat alai-balai dah. Kita nak suruh dia, asyik dia yang kena jaga hati kita. Kita tak pandai jaga hati dia. Kemudian kepada siapa lagi? Wabnis sabil. Dan disebut sini yang ke-8, wabnis sabil. Apa dia ni? Wabnis sabil ni ibnu sabil. Ibnu sabil ni orang yang menuntut di jalan Allah, orang yang terputus bekalan makanan, musafir yang terputus bekalan makanan, itu juga dipanggil sebagai ibnu sabil atau pengembara. Pengembara. Zaman kita ni susah nak cari pengembara lah, yang mengembara dari satu tempat ke satu tempat demi mencari ilmu. Itu disebut sebagai wabnis sabil. Wa ma malakat aymanukum, ini hamba. Dan hamba, wa ma malakat, apa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Ini dimaksudkan di sini adalah hamba-hamba kamu. Ini tak ada lah zaman kita. Zaman kita sekarang ni alhamdulillah, sistem perhambaan telah pun dihapuskan. Alhamdulillah. Kalau tidak, kesian bila kita tengok manusia menjadi hamba kepada manusia. Dia tidak mempunyai kebebasan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan sekarang ni kita ada kemerdekaan dalam diri kita. Masing-masing kita merdeka. Dan kemerdekaan ini kita gunakan untuk menjadi hamba Allah secara total. Secara 100% jadilah hamba kepada Allah. Kerana inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dengan perbuatannya, sombong dengan perkataannya. Allah Ta'ala tak suka. Perbuatan pun jangan buat, perkataan pun jangan kata. Kalau bercakap, dua orang dua tak pokok jok dah boleh jatuh, dia tinggi lagi dia boleh jatuh. Sembang. Tak ada hak rendah-rendah, semua tinggi-tinggi belakang. Kalau perbuatan Allah, jangan tengok orang ni hingga lekit saja. Tiga dulu. Untuk kawan orang lah. Dia nak kawan dengan orang yang saja. Yang ada-ada je. Yang tak ada tu tak kenal terus. Ni kata Allah. Allah Ta'ala kata aku tak suka. Hang pun penuh tik. Kan? Penuh tik, tak manalah segak je. Jadi kita kan semua sama. Tujuan Allah Ta'ala hantar kita ni untuk jadi abdan kepada ma'bud. Hamba kepada yang patut kita jadi hamba. Jadi sama-sama hamba, maka bersifatlah tawaduk. Bersifatlah tawaduk. Sebab apa yang ada dekat kita ni, benda pinjam, nak belaga apa dengan benda pinjam? Nak belaga apa dengan benda pinjam? Malu saja. Malu saja. Tengok kata, nyanyi murah. Murah pun tak apa. Kan? Kalau kita tengok kita tengok Imam Syafi'i yang waktu dia masuk satu majlis, orang semua tak tahu. Kan pakaian dia jenis buku lama, orang tak tahu. Dia balik pergi pinjam jubah Imam Malik. Ada dah elok-elok sikit. Ada. Dia kata pergi dah, dia pun tak tahu, dia pun tak nampak dah kat dia. Orang panggil dia lah, panggil mungkin lah. Kalau kita kata orang tu jemput tu buku main, makan murid. Tiba-tiba dia buat tak nampak muka dia. Sebab pakaian dia. Dia balik pergi, kata Imam Malik, nak pakai gaya ni. Ni aku tak pernah pakai ni. Sebab Imam Malik dia lagi tawaduk lah.
Macam kita mau nak pakai, dia kata mau dia nak pakai. Dia kata tapi dia kata hang kena pakai satu pakaian yang kasar di dalam agar tak ada rasa takabur. Dia pakailah baju daripada kain yang kasar di dalam. Jadi dia tak rasalah halusnya pakaian yang di luar tu, indahnya yang pakaian di luar tu, maka untuk mengekalkan sifat tawaduk dalam diri dia. Dia nak keluar, Imam Malik kata takkan nak jalan kaki kot. Naiklah kuda. Ada ke kuda? Ada. Lama dah orang bagi tu tak naik. Awak tak naik kan Imam Malik dia haramkan kaki dia pakai kasut. Dia naik kenderaan dia mana pernah naik kenderaan. Dia jalan kaki. Kita mana pernah jalan kaki, kita naik kenderaan. Tengok saya parking depan tu. Ha? Kasut itu seserta lah tau. Hari ni kasut lain, besok kasut lain. Tumi meletup-letup, petang-petang. Abang marah tu lah. Kalau kata Tumi ada meletup, tapi kerak bang. Potong awak potong Tumi, meletup sangat. Ha? Allah Ta'ala tak suka. Ini perbuatan takabur. Ha? Tapi janganlah sampai pergi kereta nak jalan kaki macam Imam Malik pula kan. Ha. Sebab Imam Syafi'i naik, no? Imam Syafi'i naik kuda. Dia pergi naik, dia kata apa siapa tak naik. Kita kan ada tak pernah naik kenderaan. Imam Malik dia nak cerita dia punya tawaduk. Dia langkah-langkah masuk daripada Madinah, kasut dia buka. Sebab ada baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam bumi Madinah. Ada yang jauh lagi tu. Dan dia tanah Arab ni kalau kata tak pakai kasut, meluncai balik kaki tu. Punya panah. Panah. Dia jalan. Sebab apa? Dia malu nak dia. Walhal sahabat lain naik kenderaan. Kalau kita tengok Sayyidina Bilal bin Rabah ketika mana bermimpi Rasulullah main kat dia kan. Kan dia ada di Syam. Dia mimpi Rasulullah kata, wahai Bilal, tak rindu kau dekat aku. Lama dah tak balik ke Madinah. Hari itu juga, no, lepas dia terjaga daripada mimpi, dalam tangisan dia naik kuda selaju-lajunya. Masuk ke bumi Madinah hingga sampai di makam Rasulullah. Terjun kuda api, sembang wajah di makam Rasulullah, menangis. Jadi dia naik kenderaan, dia naik kan? Ini perasaan masing-masing. Bukan dia nak suruh kita buka kasut. Tidak. Tapi cara mereka menzahirkan tawaduk kepada Allah dan juga kepada Rasul. Begitulah juga kita dengan kawan-kawan kita, dengan jiran-jiran kita, kena ada rasa tawaduk. Janganlah kita pentingkan diri kita saja. Jangan kita pentingkan diri kita. Baliknya tanamkan rasa tawaduk. InsyaAllah nak. Jadi wallahualam, insyaAllah kita akan sambung. Minggu depan ada lagi sekali. Minggu depan. Minggu depan ada kenduri. Tapi kena jaga SOP. Minggu depan ada kenduri di sini. Minggu akhir kelas. Tapi bungkui. Lalunya dia pemberitakan. Kali ni bungkui. Apa bungkui lagi bagus. Kita boleh bawa balik kan. Jadi jemputlah. Mungkin kalau ada yang nak tumpang kenduri, ada siapa-siapa yang nak tumpang lalu bola kenduri bagi menyambut Ramadan. Kegembiraan menyambut Ramadan ni adalah berlaku pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Dia pun dulu kalau nak masuk Ramadan ni, yang gendang dia ni. Punya sekolah. Tunggu nak main, macam tunggu pengantin ni nak masuk. Itu yang dalam puasa Allah Ta'ala kata, hiaskan syurga, padamkan neraka, biar syurga itu berlenggang-lenggang untuk orang yang berpuasa. Bahasa Allah cantik. Hiaskan syurga. Berapa lama? 10 hari lagi sebelum terbitnya Ramadan, dihiasnya syurga. Jadi, salah tak kalau kita nak sambung Ramadan, kita itu melahirkan kegembiraan. Mudah-mudahan Allahumma balighna Ramadan. InsyaAllah. Baik, ada soalan? Ya. Okey, baik. Bagaimana
perempuan yang minta cerai daripada suami sebab dia tak mau dimadu. Betul? Dia tak mau dimadu. Sedangkan suami itu berkemampuan untuk beristeri lebih dari satu. Jadi apa hukumnya? Hukumnya haram dan berdosa. Nah, haram dan berdosa kerana dia memohon cerai tanpa apa-apa alasan. Sebab suami dia berkemampuan. Apabila Islam mengharuskan, maka perempuan tak boleh mengharamkan. Jadi bermakna dia menentang hukum Allah. Haram. Baik. Ya. Okey. Baik. Terima kasih. Tempoh tak bagi nafkah tu berapa bulan? Kita tengok belakang surah nikah. 4 bulan hijrah. Tempoh selama 4 bulan hijrah apabila si suami tak bagi nafkah, sama ada nafkah zahir atau batin atau zahir batin, si perempuan berhak untuk menuntut fasakh. Tambahlah kalau lebih daripada 4 bulan. Ataupun mungkin sampai kata baru 4 bulan. Tak boleh lah. Jadi dia dah berhak, hak dia dah tak ditunaikan. Jadi dia layak untuk buat aduan dan dia boleh dapat fasakh. Alhamdulillah. Ya. Okey. Ya, tanam uri. Okey. Okey, cara nak tanam uri. Uri ni kita tahulah dia yang lahir bersama-sama dengan bayi tu, kan? Adakah disyariatkan untuk tanam? Uri ni dia tak disyariatkan untuk tanam. Tapi oleh kerana dia adalah sebahagian daripada jasad si bayi tu, pembekal makanan. Jadi sunat kalau kita boleh tanam dia. Tanam dia macam mana? Tak basuh pun tak apa. Boleh tanam terus. Tak basuh pun tak apa. Boleh tanam terus. Ataupun dia tak mau tanam. Dia buka dalam kertas, dia baling terus dalam tu sampah. Pun boleh. Tak menjadi dosa. Tak jadi dosa. Tapi bila dia jadi adat, tak adat. Ni adat. Adat ni bandai bagi kau tu tanam, dia tu ramah tamal. So ni ada bercakap tak penting. Dan basuh buah paku, buah garang, buah besi, buah apa. Tu yang jadi salahnya kita ni, no? Tu yang rapat tu. Itu Pak Uri dan dia sebenarnya tak basuh pun tak apa. Kita buang macam tu je. Tapi tak manis lah. Dia sebahagian daripada daging kita, elok kita tanam. Macam kes potong kuku lah. Ada orang potong kuku dia simpan. Dia mandi wajib. Dia basuh dengan kuku tu tak wajib pun. Kalau dia tak mau tanam, dia boleh buang. Macam potong rambut juga. Dia tak mau tanam rambut tu. Dia boleh buang? Boleh buang. Tapi ada ditanam. Macam tu lah juga dengan dia tak ada syariat. Okey, ada seorang sahabat tanya berkenaan dengan iqamah untuk sembahyang sunat. Kita nak sembahyang sunat adakah perlu beriqamah? Tak perlu. Tidak ada syariat untuk qamat dalam sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa pun tak payah qamat. Sebab tu dalam sembahyang sunat tarawih Bilal akan kata apa? As-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Betul tak? As-salata jami'ah ya rahimakumullah. Betul tak? Kenapa dia tak kata Allahu Akbar, Allahu Akbar? La ilaha illallah. Kerana sembahyang sunat tidak digalakkan, tak disuruh, tak disyariatkan untuk amal. Kena kata yang tu saja. Okey? Okey. Ada soalan lagi? Okey, sahabat di alam maya ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Ada di rumah, ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Okey.
Tak ada apa, saya sudah lunas, saya mohon ampun dan maaf. Ustazah, ada lagi. Ustazah. Sampai 2 minggu dah. Tak dengar kot. Lebih kurang kita akan sambut 1 bulan yang sangat-sangat dirindukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Begitu juga 1 bulan yang sangat dirindukan oleh kita. Allah sampaikan, dapat sehari pun jadi. Dapat sehari 1 Ramadan pun jadi. Kalau kata kita ditakdirkan untuk mati, jadi boleh masuk. InsyaAllah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan nadihin wansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qaumil zalimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Waalaikumsalam. Berpisah dengan